Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pertamanya saya berpesan di saya juga tuan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah. Dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya, kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk meneruskan pengajian Al-Quran. Dan saya minta maaf pagi ini terlewat sedikit dan kemudian ada masalah lain. Ya, Alhamdulillah, tapi masih lagi dapat diberikan peluang untuk bersama, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pada muka surat yang ke-167, muka surat 167 ayat yang ke-138 suratul A'raf. Baik, muka surat yang ke-137 167, maafkan saya, ayat 138 suratul A'raf. Boleh menyemak pada mushaf Al-Quran dan juga di skrin kita ni bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, muka surat 167 ayat 138 suratul A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء
متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah dapat kita membaca satu muka surat dari suratul A'raf, itulah ayat 138 hingga 143 dari suratul A'raf. Baik, setelah itu tanpa melengahkan masa, kita memetik hukum tajwid yang terkandung dalam ayat tersebut. Kita perhatikan ayat yang ke-138. Wajawazna bi bani Israil. Bi bani Israil, panjang di situ. Ya yang sukun atau huruf mad di situ bertemu dengan hamzah dua kalimah mad jaiz mufasil. Panjang 4 atau 5 harakat. Kemudian lagi sekali panjang juga Israil. Cuma hukum dia berbeza kerana Israil satu kalimah. Jadi hukum dia mad wajib. Bacaan dia sama, panjang dia sama 4 atau 5 harakat. Kemudian qaumi ya'kufuna, tanwin bertemu dengan ya, memasukkan tanwin ke dalam ya berserta dengung sekadar 2 harakat. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum, panjang, ala bertemu dengan hamzah 2 kalimah adalah hukumnya jaiz munfasil, bacaan panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Kemudian asnamin lahum, tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah, memasukkan tanwin ke dalam lam tanpa dengung.
Kemudian bertemu dengan waqaf jaiz, harus berhenti, sama dengan sambung. Qalu ya Musa ja'al lana, ya Musa ja'al lana. Kalimah ij'al, kalau kita nak sebut kalimah tu, kenapa kita beri baris bawah? Kita sebut dah dia punya kaedah dia. Bila hamzah wasal, maka melihat huruf yang ketiga tu kan, ain baris atas. Maka huruf ketiga sekira mana baris atas atau baris bawah, maka kita mulakan hamzah wasal tu dengan baris bawah. Sebab itu kita sebut tadi ij'al. Tapi kita tak mula di situ kerana kita sambung, jadi tak ada lah hamzah tu. Baik itu disebut hamzah wasal. Qalu ya Musa ja'al lana. Jim yang sukun itu qalqalah sughra, berdetak kecil. Lana ilahan, panjang di situ mad jaiz munfasil, panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Ilahan kama, tanwin bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki dengan sekadar 4 atau 5 harakat. Maafkan saya, dengan sekadar 2 harakat, ikhfa hakiki. Kemudian sekali lagi bertemu dengan waqaf jaiz, harus untuk berhenti. Tapi kita berhentilah pasal ayat ni panjang, jadi itu peluang untuk kita waqaf pada tempat-tempat waqaf tersebut. Qala innakum, nun yang bersabdu wajibul gunnah, wajib dengung. Kemudian qaumun tajhalun, ada dua di situ, satu tanwin bertemu dengan ta, ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Kemudian jim yang sukun qalqalah sughra, berdetak kecil, dan akhir di penghujung ayat dengan ma'ari lis sukun. Baik, jadi kita ulang bacaan ini dengan bacaan tajwid yang kita sebutkan sebentar tadi. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Mad arid disukun dengan 4 harakat. Baik, kemudian ayat yang ke-136, inna haula, itu 2 tanda panjang. Sebelum itu inna wajibul gunnah 2 harakat, haulai. Baik, ha pada awal kalimah tersebut hukum dia mad jaiz. Walaupun tuan-puan melihat dia satu kalimah, tetapi asalnya dia 2 kalimah. Maksudnya ha satu kalimah, ula satu kalimah. Cuma dari sudut penulisan kita nampak dia bersambung, ialah kerana bersambung tu. Tapi kaedah hukum dia adalah mad jaiz, kerana asal dia tidak bersambung. Jadi pada kalimah ini hak awal mad jaiz, 4 atau 5 harakat. La'i bau mad wajib. La'i tu, ulai tu, la panjang tu bau mad wajib, 4 atau 5 harakat. Cuma bacaan kita samalah kan, 4-5 harakat juga. Berlainan yang bacaan apa itu Tariq Al-Jazari, dia baca 2 harakat pada mad jaiz. Sebab itu kadang kita dengar kalau yang membaca dengan 2 harakat, dia akan baca macam mana? Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Itu kalau baca dengan 2 harakat, tapi kita baca 4 jugalah, 4 atau 5 harakat. Mutabbarum ma, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah, memasukkan tanwin ke dalam mim beserta dengung. Wa batilum ma, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah, memasukkan tanwin dalam mim beserta dengung juga. Ada sama tu, idgham ma'al ghunnah, dengung. Dan diakhiri dengan mad arid li sukun 246.
Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Baik, ayat yang ke-140, 3 ayat. Qala aghairallah. Qala aghairallahi abghikum. Abghikum, ba yang sukun qalqalah sughra berdetak kecil. Ilahan wa huwa, tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al ghunnah memasukkan tanwin dengan waw beserta dengung. Kemudian juga diakhiri dengan mad arid li sukun, boleh baca 2, 4, 6 harakat. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Baik, demikian. Muslimin muslimat rahimakumullah, hukum tajwid yang terkandung dalam ayat tersebut, 3 ayat yang kita petik daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada 6 ayat, 138 hingga 143. 3 ayat yang kita petik daripada 6 ayat. Baik, sekiranya mana tuan-puan ada persoalan, boleh menyatakan persoalan pada ruangan komen, dan sekiranya mana kita dapat membaca dan dapat menjawab, insya-Allah kita cuba jawab. Boleh jadi pada hukum tajwid dan sebagainya yang lain. Baik, jadi sebenarnya kita memerhatikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tadabbur ayat, kita nak mengambil kepahaman ayat. Itulah ayat 142. Ayat 142 dari suratul A'raf ini, Allah sebut, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. 30 lailah. 30 lailah. Kemudian maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Makna 30 malam kemudian disempurnakan menjadi 40 malam. Jadi 40 malam lah keseluruhan masa yang Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian waqala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Maka Nabi Musa berkata kepada akhihi, saudaranya. Dan Nabi Musa berkata kepada saudaranya, iaitu Nabi Allah Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Kenapa? Karena disebutkan bahawa selama mana Nabi Musa meninggalkan kaumnya 40 malam tersebut, disebutkan bahawa Musa Samiri mengukir satu patung anak lembu yang disebut dalam surah Al-Baqarah. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Allah sebut dalam ayat tersebut, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً, sama dengan ayat 142 ni. Itu kenangkanlah ketika mana kami telah meletakkan janji kepada Nabi Musa, iaitulah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa selama 40 lailah, 40 malam. Dalam masa 40 malam, thumma takhadtumul ijla min ba'di. Kemudian kaum Nabi Musa, Bani Israel, ada sebahagiannya thumma takhadtumul ijla, mengambil al-ijl. Ijl ni patung anak lembu.
min ba'dihi, selepas daripada apa? Beriman kepada Allah, selepas daripada Allah lepaskan mereka daripada cengkaman Firaun dengan ditenggelam ke dalam laut. Thumma takhaztumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Sesungguhnya kamu telah melakukan kezaliman kepada diri sendiri kerana kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana selepas daripada Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, iaitulah membelah laut, ya, kemudian mereka dapat lepas daripada Firaun, dan bukan setakat lepas, malah Allah menghancurkan Firaun dan tentera-tenteranya. Mana pelepasan yang Allah beri ni pelepasan total. Kalau lepas Firaun tu masih lagi hidup, belum total lagi. Boleh jadi nanti dia Firaun ada perancangan nak pilih legal depa lagi. Tapi Allah lepas dengan selepas-lepasnya, dalam arti kata tak ada musuh. Tak ada yang akan membuatkan mereka ni berasa tersiksa. Yang ayat sebelum tu, ayat sebelum tu, ayat 141 tu, yang Allah sebutkan sebagai nak memberikan peringatan. Ayat 141 tu, wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan kenangkanlah wahai Bani Israel, wa id anjaynakum min ali fir'aun, ketika kami menyelamatkan kamu daripada Firaun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Yasumunakum su'al azab. Kamu merasakan siksaan itu sangat berat, terazab, rasa berat sungguh. Yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak-anak lelaki kamu dan membiarkan anak-anak perempuan kamu. Kerana kita sebut sebelum ini bahawa Firaun bermimpi nanti akan lahir dari kaum Bani Israel ini yang akan menghancurkan, menjatuhkan dari singgahsana kedudukan dia. Iaitu Nabi Allah Musa AS, yang Allah pelihara Nabi Allah Musa tu dengan sebaik-baik perencanaan Allah, sehingga kan Nabi Musa AS membesar di istananya Firaun. Begitu hebat perencanaan Allah, ya, tidak terfikirkan oleh Firaun semenjak Nabi Musa tu bayi lagi, kan? Maka Firaun tu dia berfikir boleh jadi hak yang nak menghancurkan kedudukan dia dah banyak dah bayi yang dia bunuh dah. Dia tak fikirkan bahawa Nabi Musa itu yang akan menghancurkan kekuasaan, kedudukan, pangkat, ya, dan juga kesombongan dia, sehingga menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Baik. Yuqatiluna abna'akum wa yasahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan pada yang demikian itu merupakan ujian yang besar daripada Tuhanmu. Maka Allah melepaskan mereka selepas mana Allah melepaskan mereka ni daripada cengkaman Firaun, membunuh anak lelaki mereka, kemudian Allah bersama Muhammad dibelah laut, kan? Wa antum tanzurun, dengan membelah laut tu Allah bersama Muhammad, kaum Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel melihat dengan mata kepala. Wa antum tanzurun, kamu melihat sendiri. Kamu melihat dan kamu melalui suasana ataupun peristiwa keajaiban tersebut. Keajaiban, mukjizat tu. Mukjizat ni ajaib, pelik, kan? Perkara pelik, khariqul adat ni ada yang ia berlaku dalam kehidupan. Perkara khariqul adat yang pelik ni, dua kepada para anbiya mursalin, satu kepada awliyaullah salihin, satu kepada orang awam, 4 dah. Kemudian satu kepada orang kafir, yang disebut sebagai istidraj. Jadi kepada Nabi Rasul irhas sebelum dilantik, ya, umpamanya Nabi Allah Daud alaihissalam membunuh Jalut dengan lastik, ya, cuma batu tu Allah beri kelebihan dengan batu.
Kemudian Nabi Allah Isa alaihi salam, ya, ketika lahir bayi tu cakap dah. Tu apa tu, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Tu Nabi Isa Allah beri lahir lagi cakap dah. Lahir-lahir saja bercakap dah. Kemudian lahir dah tanpa bapa. Tu antara kemuliaan dan keistimewaan Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu irhas sebelum dilantik, mukjizat selepas dilantik, sebagai tanda benar kerasulan, kebenaran rasul. Baik, dua rasul, nabi rasul. Yang ketiga, auliaullah salihin, para wali Allah, karamah. Yang keempat, orang awam disebut maunah, pertolongan Allah. Kita tengok, kalau lagu ni tak ada can nak hidup, tapi dia hidup tak ada apa cedera. Contoh kan, contoh tikak 5 duk main melawak dengan kawan, tertolak lagu mana jatuh sampai ke bawah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, jatuh tu tak ada beri kesan apa. Kita kata tingkat 5 ni jatuh ni, kalau kata jatuh kepala dulu, bersepai kepala, tak ada apa. Patah apa pun dok, baru elok lah. Tu. Kerana Allah tak berkendak lagi ajar kepada dia, tak berkendak nak beri mudarat kepada dia dengan sebab jatuh tadi. Kerana Allah berkendak nak menyelamatkan dia. Jangan pula dia kata, aku ni hebat, jatuh tingkat 5 ni tak ada apa cedera apa ni. Naik pula tingkat 5, terjun pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maunah ni sekali tu kerana pada masa tu Allah tak berkendak nak beri apa tu mudarat kepada dia dengan sebab tadi tu. Sebab kita tengok sebab tu kira pelik kan. Lagu mana boleh dia tak ada cedera apa. Orang tua kata malaikat sambut. Orang tua-tua dulu kata gitulah kan. Kalau anak budak jatuh tangga tinggi ni, tangga golek jatuh pak bawah, tak ada apa. Bekak pun tak ada, luka pun tak ada, benjol, bekak benjol, lebam pun tak ada, tengok air. Tu orang tua kata malaikat sambut. Sebagai apa tu nak disebutkan bahawa maunah lah pertolongan Allah, dan Allah tak berkendak lagi mudarat lah kepada hamba Allah tersebut. Beza maunah dengan karamah. Maunah ni kepada orang biasa, ya sekali ya. Karamah, kemuliaan yang Allah beri pada auliaullah salih, para wali Allah, ia boleh berterusan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, 4 dah kan. Irhas, mukjizat Nabi Rasul. Karamah, wali Allah. Maunah, orang awam biasa. Yang kelima ni kepada penghinaan. Orang kafir ni sebagai penghinaan, yang disebut sebagai istidraj. Istidraj ini penghinaan Allah walaupun pelik kan. Jangan pula berasa aku ni hebat, ya, ada hamba Allah, kita tak atas apa lah, hamba Allah. Dia kata apa, virus corona ni tak kena kepada puak dia ni kan. Hak ada lah ni, hak puak-puak dia kena lah ni, Allahumma salli ala Muhammad, bukan daripada kalangan mereka. Tapi dia berasa dia betul lah kan. Gimana Allah alam ada orang cerita lah kan. Bagaimana hak tu LGBT, benar lah, dah sikit kan, dah tak kena lagi. Kerana Allah tak berkendak berkena. Kalau Allah berkendak kena juga. Jangan pula kata kami ni kata kami ni hebat ni, mulia ni, seorang pun tak kena, seorang pun tak positif, dan seorang pun tak ada mati. Contohlah dia kata lagu tu. Jangan seolah-olah bila kata demikian, apa yang diperjuangkan, apa yang dibawa tu betul dah. Kerana ada perkara disebut istidraj ini. Adakah dengan istidraj ini perkara pelik berlaku pada orang kafir? Adakah menggambarkan orang kafir itu betul dah? Sebagai penghinaan Allah. Jangan pula berasa bangga, maka dikhawatiri dengan berbangga dalam melakukan kemungkaran dan kemaksiatan sebagai penghinaan Allah kepada kita, wal-iyadzubillah. Makin jauh dan makin jauh, seperti tidak ada jalan untuk dapat kembali kepada Allah, wal-iyadzubillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kembali kepada ayat tadi, bahawa Bani Israel, sebilangan kecil yang mengikut Musa Samiri, iaitulah menyembah patung anak lembu al-Ijl. Sedangkan sebelum itu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat yang Allah beri kepada Musa AS dengan tongkat pukul ke laut, terbelah 2 laut.
Mereka melihat sendiri. Tanzurun. Bukan setakat melihat. Melalui perjalanan di dasar laut. Jalan. Bila belah berjalan dasar laut. Pasal nak menentasi laut. Kerana di belakang dia, Firaun dengan tentera. Kan? Tiba saja mereka ke sana, seberang sana. Nabi Musa dan pengikutnya selesai seberang sungai, laut. Manakala Firaun dan tentera berada di tengah-tengah. Tak sampai lagi. Maka Allah cantumkan balik laut itu. Tenggelamlah, lemaslah Firaun dan tentera-tentera. Habis. Allah lepaskan kita semua ni, lepaskan Bani Israel ni, kaum Nabi Musa ni, secara total daripada cengkaman Firaun. Kerana Firaun mati dah. Mati dah, tak ada lah ya. Tak boleh nak ganggu dah. Wa antum tanzurun, Allah sebut, kamu melihat dengan mata kamu. Kemudian datang ketika mana Allah memanggil Nabi Musa selama 40 lailah, ayat disebut dah 142, dan ayat dari surah Baqarah kita baca tadi, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ujung ayat tu pula Allah kata wa antum zalimun, kamu telah menzalimi diri kamu. Sepatutnya kamu beriman kepada Allah kerana kamu melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang melepaskan kamu daripada cengkaman Firaun itu. Tak ada lain bukan melainkan Allah. Tiada yang lain melainkan Allah yang menyelamatkan. Ya, boleh saja Allah berkehendak untuk tidak menyelamatkan, maka laut itu tak terbelah. Maka Firaun dan tentera serang, maka ramai akan mati. Tapi kerana Allah berkehendak menyelamatkan, maka walaupun perkara itu pelik, tapi bagi Allah tidak mustahil. Jadi sebab itu Allah Muhammad dalam kehidupan kita berhadapan dengan pelbagai macam ujian dan dugaan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala menguji keimanan hamba-Nya. Jadi kalau ketika dan saat ini kita diuji dengan pandemik wabak COVID-19. Jadi bukan kita takut dalam erti kata meletakkan ketakutan hakiki kepada virus itu, tidak. Cuma sebagai jalan untuk menyelamatkan diri. Sama seperti kita beri analoginya, kita perasaan takut kita kepada binatang buas, harimau. Kita tengok harimau duduk depan kita, kan kita duduk senyap gitu. Harimau duduk depan kita, duduk tengok. Depan kita bukan depan betul, tak ada lari lah. Duduk depan kita boleh jadi 10 meter, 5 meter tu. 10 meter nampak harimau depan. Kita duduk senyap situ atau kita lari? Kita lari lah pasal kita takut nanti kena tekan. Tak ada pasal. Pasal kita tahu dah harimau itu, binatang buas itu akan menerkam mangsa. Kita lah yang menjadi mangsa. Jadi kita kena lari. Tu. Kerana kita tahu bahawa makhluk itu pembunuh, pemangsa. Sama juga virus. Kita tahu dia tidak memilih. Dia tidak memilih, dia bukan pilih. Virus ni pilih, oh ni orang beriman, maka dia tak mau duduk dengan orang beriman ni, pergi tempat lain. Tak ada. Ya. Pasal disebutkan semua sama. Hatta mari Allah bala daripada Allah sekalipun. Bala daripada Allah sekalipun turun kepada satu-satu kaum, turun kepada satu-satu tempat, maka walaupun dalam tempat itu ada orang beriman, maka terkena sama kesan daripada bala Allah tersebut. Cuma kita tidak boleh menghukum dah, ya. Dalam erti kata bagaimana orang beriman dalam tu sekali, kita beri contoh umpamanya tsunami dulu. Kan? Tsunami dulu kan bila kena habis semua. Jadi dalam yang hak kena tadi tu ada orang beriman, ada orang Islam. Jadi kita tak boleh pukul rata ni semua ni pelaku maksiat, semua ni Allah murka belaka. Tak. Pasal masing-masing ada bahagian masing-masing. Selain daripada kerana bala Allah tu turun, maka dia kena semua, melainkan yang Allah berkehendak nak menyelamatkan. Kalau tak kena, mana kenalah. Tetapi masing-masing punya diri masing-masing. Kalau dia beriman, dia menjaga hubungan dia dengan Allah, walaupun dia ditimpa musibah tadi sebagai ujian kepada dia lah, ujian kepada dia, ahli keluarga dia, maka matilah, ya. Mati kena tsunami, mati kena COVID-19. Tetapi di sisi Allah, orang beriman itu mendapat ganjaran masing-masing. Ya, dikira sebagai, kalau COVID-19 wabak ni, syahid, ya, syahid akhirat. Maka masing-masing ada bahagian. Tak boleh kita kata, oh mu ni kena wabak, mu ni kena virus ni, oh mu ni tak
tak benar-benar beriman, tak boleh. Pasal apa? Pasal dari sudut tu kehendak Allah. Allah nak menentukan. Ya, Allah nak menentukan orang ni sekian ni, hak ni sekian ni. Maka di sana Allah Mesena Muhammad kita kena mengambil kepahaman dari sudut segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan dunia dengan kehendak Allah. Cuma kita kena mengambil kepahaman juga bahawa apa yang kita sebutkan, diri kita yang menentukan segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Ya, sama ada kita nak beriman tertentu kepada kita, juga kufur disebutkan dalam surah Al-Insan ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami menghidayahkan kepada jalan imma syakira wa imma kafura, adapun dia nak syukur, dia nak beriman, wa imma kafura, adapun dia nak kufur, terserah kepada diri masing-masing. Maka diri masing-masing yang memilih. Kalau dia memilih beriman, alhamdulillah, tergolong-golongan yang berjaya, al-muflihun. Kalau dia pilih kufur, wal-iyadzubillah, golongan yang malang. Terserah dan tergantung kepada diri masing-masing. Dan nanti di hari akhirat terserah dan tergantung kepada apa yang dilakukan dalam kehidupan, ya, imannya, amalnya. Maka masing-masing. Jadi kita tak boleh nak menghukumlah sekian ni, orang ni kena ni, maka dia ni tak benar-benar beriman. Tak boleh, pasal perkara itu Allah yang menentukan, Allah yang memberikan ujian, dan Allah yang akan menilai. Jangan kita menilai. Kita nilai diri kita saja. Muslim-muslimat rahimakumullah. Jadi demikian apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan memberikan kepahaman kepada kita. Juga hukum tajwid yang kita ambil petik tadi itu, mudah-mudahan menambahkan lagi kepahaman kita khususnya dalam hukum tajwid, dan dapat memperbaiki dan memperkemaskan bacaan Al-Quran kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pada ayat yang ke-160, muka surat 168. Dan kita akan memetik lagi hukum tajwid dan mengambil kepahaman daripada muka surat yang kita baca. Mudah-mudahan dia sebagai pengisian kita dalam masa PKP ini, agar kita mengisi masa tersebut dengan satu amal soleh yang mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar itu, dan minta maaf untuk pagi ini kita terlewat sedikit. Ada masalah lain. Kita dah on dah tadi. Tak jalan-jalan, tak rani-rani. Pukul 7, dekat pukul 7.30 baru berjalan. Ya. Boleh jadi lain ada masalah sikit. Jadi alhamdulillah, walaupun kata terlewat sikit, masih lagi diberikan peluang untuk kita bersama, dan insya-Allah kita meneruskan lagi pertemuan kita dengan muka surat yang seterusnya. Mudah-mudahan ia dikira sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekalan kita bertemu dengan Allah di hari pertemuan dia nanti, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، من النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر
innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita bertemu pada malam nanti dengan muka surat yang ke-168 pada jam 8.10 malam insyaAllah selepas daripada solat fardu maghrib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.